Ya, kita juga nak bercerita tentang sepanjang pandemik COVID-19, pengurusan kerjaya ataupun pathway laluan kerjaya. Sudah pasti banyak situasi, ada yang diberhentikan kerja, ada yang berkira-kira untuk mencari pekerjaan baru ataupun ada yang berkira-kira untuk memulakan perniagaan ataupun ada juga yang berkira-kira untuk bagaimana untuk downsize sedikit perbelanjaan dan juga pendapatan. Jadi ini perkara penting untuk kita bercerita tentang urus kerjaya musim pandemik COVID-19. Ya, jadi bagaimana kita ingin menguruskan perkara ini, kita akan membincangkan pada kali ini bersama dengan tamu kita Dr. Idris Adin, anggota Lembaga Kaunselor Pensyarah Kaunseling UNIMA. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Doktor, untuk permulaan, boleh sekiranya kalau kita ceritakan dahulu tentang situasi pekerjaan dalam pandemik COVID-19 ini tidak lagi sama dengan situasi pekerjaan seperti sebelum ini. Sudah pasti hanya disebabkan oleh pandemik ini banyak memberikan kesan bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga kepada majikan. Jadi bagaimana Doktor boleh menggambarkan situasi menghampiri penghujung tahun 2021 dalam industri pekerjaan dan industri penggajian pekerja juga, Doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail dan juga saudari Fatanha di atas ruang dan peluang yang ada ini. Kalau kita berbalik kepada soalan yang telah dikemukakan oleh saudara Ismail tadi, kita nampak bahawa isu yang berlaku sekarang ini betul-betul memberi sedikit sebanyak impak yang cukup besar kepada pekerja. Okey, pada pekerja dalam konteks mereka memahami konteks pekerjaan itu sendiri. Ada kalanya kalau kita lihat daripada statistik yang dikongsikan dalam media-media massa dan sebagainya, kita dapati bahawa impak yang cukup besar kepada sistem pekerjaan itu semakin menguncup sebagai contoh. Okay? Peluang-peluang pekerjaan itu semakin kecil dan sebagainya, menyebabkan ada dalam kalangan individu yang terlibat dalam pekerjaan itu terpaksa mengubah cara mereka melihat pekerjaan itu. Dan mereka juga perlu melihat dalam konteks yang lebih luas dan kalau boleh juga mereka perlu melihat dalam konteks yang berbeza. Kalau sebelum ini, kalau mereka melihat lebih kepada pekerjaan itu sebagai perkara yang mereka rasa selesa untuk berada dalam kelompok pekerjaan mereka, tapi sebabkan oleh COVID-19 ini, mereka perlu melihat bahawa ada ketikanya mereka perlu berani bertindak ke depan, untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang selari dengan perubahan-perubahan semasa yang mana akan mencakupi elemen penambahan nilai-nilai diri mereka dalam konteks pekerjaan dari segi kemahiran mereka, pengetahuan mereka dalam aspek-aspek yang tertentu. Dan kalau kita lihat ujian COVID-19 ini menuntut semua pihak termasuk individu untuk melakukan pengubahsaian dalam cara hidup mereka itu sendiri, termasuklah dalam menguruskan kewangan, dan pihak kerajaan mungkin tidak mampu untuk memberi sokongan sepenuhnya terhadap kewangan walaupun ada bantuan yang telah membantu rakyat-rakyat di Malaysia ini. Jadi bagaimana seseorang individu sendiri harus menguruskan kewangan mereka sendiri dalam masa yang sama tidak mengganggu kerjaya mereka dalam musim pandemik ini? Okey, terima kasih kepada saudari Fatanha. Jadi kalau kita lihat berbalik kepada soalan itu, kalau kita membincangkan dengan topik yang dipilih tadi, urus kerjaya musim COVID ini, kita lihat dalam dua perkara yang saya nak sentuh kat di sini. Aspek yang pertama, kita lihat dalam konteks individu yang masih bekerja itu sendiri. Okey, berlakunya perubahan dalam konteks mereka bekerja, ada yang bekerja pada rumah dan sebagainya. Dan di sini kita melihat bahawa keperluan mereka untuk melihat balik, menilai kembali bagaimana mereka nak melihat perbelanjaan mereka juga, perbelanjaan mereka dan sebagainya. Kerana kalau kita masih lagi selesa dengan cara berbelanja kita sebelum pandemik, ianya akan memberi impak yang cukup besar kepada sistem perbelanjaan harian kita. Yang keduanya juga, kalau kita lihat dalam konteks individu yang paling terkesan, individu yang dibuang kerja mereka, yang terpaksa diberhentikan dan sebagainya. Di sini saya melihat bukan saja aspek keuangan yang perlu dititik beratkan. Saya memfokuskan kepada 3 domain penting. Domain yang pertama dilihat dalam konteks domain psikologi. Domain yang kedua saya kira dilihat dalam konteks domain pemikiran dan juga yang ketiga adalah domain tingkah laku. Kalau kita lihat kepada tiga domain yang saya bincangkan ini daripada aspek domain psikologi, kerana ianya kalau dilihat adakah kita mampu bersedia dengan perubahan-perubahan kerjaya yang berlaku. Katakan kita diberhentikan kerja, adakah kita bersedia tak menerima perubahan-perubahan dalam segi cara kita berbelanja, cara kita melihat diri kita dalam konteks individu yang kehilangan pekerjaan.
Itu yang paling-paling penting. Sebab itu saya melihat kalau individu sukar untuk beralih dalam proses fasa psikologi ini, mereka akan merasakan diri mereka rasa rendah diri, rasa macam tidak mampu untuk mereka berdepan dengan masyarakat akibat mereka mengalami kekurangan pekerjaan ataupun tidak ada lagi pekerjaan yang berlaku. Okay? Yang keduanya, kalau boleh saya sentuh lagi, yang keduanya dari segi aspek pemikiran pula. Pemikiran ini kalau kita lihat, mampukah individu itu berfikir dalam konteks dia melihat peluang-peluang yang ada untuk mereka menceburi bidang-bidang kerja yang baru. Okay? Ini memerlukan individu tersebut untuk berfikir, bertindak dan mencari jalan keluar kepada perkara-perkara yang boleh mereka lakukan bagi memastikan mereka dapat bertahan dalam keadaan yang semakin sukar ini. Itu dia saya katakan tadi, apabila individu mengalami kekurangan dari segi pendapatan mereka, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, bukan saja daripada aspek ekonomi, bukan daripada aspek perbelanjaan harian mereka, tetapi yang saya cukup risau di sini adalah bagaimana mereka bersedia daripada aspek psikologi mereka, mampukah mereka membina imuniti psikologi yang kukuh dalam mereka berdepan dengan cabaran-cabaran ini sebenarnya. Okey, itulah dia. Kalau nak bercerita tentang cabaran ini, sudah pasti apa yang dilalui oleh setiap orang itu berbeza dan juga penerimaannya juga adalah dalam kadar yang berbeza. Cumanya apabila kita ingin melihatkan kepada supaya kita berlaku adil kepada perbezaan ini, bagaimana untuk digambarkan bahawasanya dalam perihal kita mencari pekerjaan baru ataupun cuba untuk berehat seketika sebelum mencari pekerjaan baru, ruang masa itu perlu diberikan dan juga sesuai dengan keadaan pendapatan ataupun keuangan semasa yang kita faham ketika ini ramai yang sudah pun mula habis simpanan ataupun menggunakan sebahagian daripada simpanan dan belum lagi menemui ataupun mencari kerja yang baru, Doktor. Okey, saya cukup setuju dengan pandangan daripada saudara yang kita tadi, di mana kita dapati bahawa memang saya yakin dan percaya bahawa ramai dalam kalangan masyarakat kita hari ini mengalami kesukaran dalam konteks perbelanjaan. Ada ketikanya saya yakin dan percaya bahawa rata-rata daripada mereka mengalami penguncupan dalam aspek pengurangan dari segi tabungan mereka dan sebagainya. Dalam hal ini saya yakin dan percaya sokongan dan dokongan daripada keluarga itu sangat-sangat penting. Sebagai contoh, dalam sistem kekeluargaan, kita perlu lihat juga dalam konteks yang lebih jelas bahawa isteri, keluarga-keluarga terdekat, mereka saling perlu menyokong bahawa kadang-kadang untuk individu itu bertahan dalam keadaan yang sukar ini dengan pendapatan mereka berkurangan. Sebagai contoh, kalau dulu mereka mempunyai pendapatan yang kukuh, setiap bulan, kata sebagai contoh 6,000 sebagai contoh. Tetapi bila dibentikan kerja, kita dapat bayangkan bagaimana kesukaran mereka untuk menyesuaikan diri mereka dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam konteks ini, saya yakin dan percaya bahawa sokongan keluarga, isteri dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya mampu untuk mereka bertahan seketika sementara mereka mencari ruang-ruang ataupun peluang-peluang kerja yang lain. Jadi kalau tanpa sokongan sebegini, saya yakin dan percaya bahawa individu akan merasakan bahawa mereka tidak mampu untuk bergerak ke depan, melangkah dan juga mencari peluang-peluang yang boleh untuk mereka keluar daripada kemelut-kemelut yang melibatkan masa depan kerjaya mereka dan sebagainya. Dalam konteks ini saya juga ingin menambah dalam konteks ini perlunya satu keadaan di mana kita ada elemen-elemen reskilling dan juga upskilling yang mana kita melihat bahawa dalam keadaan sebegini individu perlu ada satu konsep berubah kepada satu pemikiran baru. Pemikiran baru. Kalau kita lihat sekarang ini kali ini penggunaan teknologi ataupun internet dan sebagainya merupakan satu keperluan yang sangat-sangat mendesak. Jadi mampukah kita sebagai individu yang nak keluar daripada kelompok pekerjaan yang kita ada sebelum ini untuk melangkah ke depan, mampukah kita ataupun kita memiliki kemahiran ataupun tidak dalam konteks kita menggunakan teknologi.
Dan adakah sebagai contoh yang lain upskilling? Adakah kita sebagai individu yang bersedia untuk upgradekan knowledge kita dalam konteks pekerjaan? Itu yang perkara yang perlu kita bincangkan juga sebenarnya. Ya. Dan kalau kita lihat doktor sekarang ini ramai orang yang kehilangan kerja dan ada juga yang bekerja dan kepada yang mereka kehilangan kerja untuk mereka mencari satu pekerja itu peluangnya kurang dan terpaksa mereka melakukan 2-3 kerja untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Jadi bagaimana untuk seseorang itu meneruskan kehidupan mereka tanpa memberi kesan kepada emosi kerana takut mereka ini akan drain, orang kata kepenatan kerana terlalu sibuk mencari rezeki dengan melakukan 2-3 kerja itu sendiri. Pandangan doktor sendiri bagaimana? Betul. Okey, terima kasih kepada saudari Fatana. Saya lihat dan jika kita perhatikan di persekitaran kita, kita dapati bahawa memang saya akui bahawa memang ramai dalam kalangan rakyat kita, masyarakat kita mengalami kepenatan dari segi emosi mereka, kepenatan dari segi mental mereka sebab mereka terpaksa melakukan 2-3 pekerjaan semata-mata untuk mereka memenuhi keperluan-keperluan anak-anak mereka di rumah dan sebagainya. Kalau mereka tidak melakukan pekerjaan sebegini, saya yakin dan percaya bahawa istilah asalkan dapur berasap itu yang saya selalu gunakan bahawa itu sangat-sangat penting. Tetapi dalam keadaan sebegitu nasihat bersama kita adalah kalau boleh juga kita lihat balik kepada diri kita, kemampuan kita sebagai seorang individu. Jangan letakkan kepentingan kesihatan, kepentingan yang diri kita sebagai seorang individu yang akan bekerja untuk keluarga itu diketepikan. Kita sedar dan yakin bahawa keperluan kita untuk keluar mencari pekerjaan itu merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Tetapi dalam keadaan ini saya tekankan balik tadi, sokongan keluarga, sokongan daripada isteri, sokongan daripada anak-anak dan sebagainya. Bagilah sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pasangan anda supaya mereka merasakan bahawa mereka didengari, mereka mendapat sistem sokongan yang sangat kukuh. Sebab saya yakin dan percaya bahawa kalau penat mana pun kita, kalau kita mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi, insya-Allah kita akan dapat rasa selesa dan kita akan dapat menyesuaikan keperluan-keperluan yang ada dalam konteks perbelanjaan harian kita sebenarnya. Doktor, untuk kita menghubung kaitkan dengan perihal kehilangan kerjaya ataupun kegagalan dalam mungkin perniagaan dan juga kerjaya ini dengan beberapa kes yang dilaporkan baru-baru ini tentang kejadian jenayah bunuh diri juga. Kegagalan itu telah menyebabkan seseorang itu bertindak mengambil keputusan untuk menamatkan riwayatnya. Jadi dalam perihal kepada fasa menamatkan riwayat ini, bagaimana pendapatan seseorang dan juga terjejasnya pendapatan, malah tiadanya sumber pendapatan boleh membawa kepada satu faktor keputusan untuk menamatkan riwayat? Saya bila kita melihat kepada isu-isu yang dipaparkan dalam media dan sebagainya, kita dapati bahawa ada je kes-kes yang melibatkan individu terjun bangunan dan sebagainya. Itu merupakan perkara-perkara yang cukup tragis yang berlaku. Tapi kalau saya yakin dan percaya bahawa perkara-perkara sebegini memerlukan penglibatan banyak pihak. Penglibatan banyak pihak. Dan sebab itu saya tekankan tadi, kalau daripada aspek psikologinya, domain yang pertama saya tekankan tadi adalah domain psikologi, di mana kita sebagai individu, domain psikologi ini dapat diperkukuhkan apabila kita memiliki sistem sokongan yang sangat utuh, sistem sokongan yang sangat kukuh. Di mana kita dapat sokongan ini? Ianya diperolehi daripada daripada keluarga kita, daripada rakan sekerja kita, masyarakat ataupun sebagainya. Saya juga dapati bahawa setengah masyarakat kita sangat prihatin dalam konteks mereka membantu individu terkesan. Sebagai contoh, kita lihat bahawa ada konsep sekarang bendera putih, kita bantu mereka. Ini sebenarnya walaupun kita lihat perkara ini sangat kecil pada pandangan kita, tetapi ia langsung memberi impak yang cukup besar untuk individu tersebut bertahan seketika, untuk mereka keluar daripada kemelut yang berlaku supaya mereka dapat berfikir secara rasional dan bertindak untuk melangkah ke depan mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dalam konteks masa. Ingat, sokongan keluarga itu sangat penting. Sokongan masyarakat, sokongan rakan-rakan sekerja, itulah merupakan faktor yang menghalang ataupun mengurangkan pemikiran-pemikiran tidak rasional untuk mereka terlibat dengan aktiviti yang boleh menamatkan kisah kehidupan mereka dalam konteks itu sebenarnya. Dan kalau kita bercakap tentang urus kerjaya ini, doktor, itu peranan individu sendiri dan juga adakah majikan itu sendiri memainkan peranan penting dalam menguruskan kerjaya pekerja
bekerjanya. Dan kerana sekarang ni seperti kita tahu, kita perlu bekerja dari rumah dan itu juga memainkan peranan emosi kita kerana kita akan mencampur adukkan kehidupan personal dengan kerjaya kita, Doktor. Betul. Saya sangat setujulah dengan pandangan bahawa sebab tu saya melihat isu berkaitan urus kerjaya ini dalam dalam ecological perspektif, di mana saya dapati bahawa peranan individu tu sangat-sangat penting, peranan majikan juga tidak kurang pentingnya. Dalam konteks yang ada sekarang, kita lihat semenjak kita diperkenalkan PKP sebelum ini, kita dapati budaya bekerja daripada rumah ini merupakan budaya yang telah menjadi norma baharu kepada kita. Dalam konteks ini, saya juga ingin mengajak para penonton semua melihat balik, adakah mampukah kita mengurus emosi kita bila kita bekerja pada rumah? Okey, adakah kita mampu memberi yang terbaik kepada organisasi kita dalam konteks kita bekerja daripada rumah, dan adakah kita mendapat sokongan-sokongan yang tidak berbelah bagi daripada majikan kita dan sebagainya. Dalam konteks ini, majikan juga perlu bertimbang bertolak ansur dengan pekerja-pekerja yang ada dalam konteks tersebut. Kerana apa? Kerana mereka perlu melihat bahawa kadang kalau kita lihat juga ada ketikanya pekerja-pekerja tersebut mengalami masalah dalam konteks internet dan sebagainya. So bagaimana majikan memastikan bahawa isu ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin tanpa menidakkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Itu yang berlaku di situ. Para penonton kita boleh jaga menghubungi kami di 0322829841. Kita ada seorang pemanggil, Encik Azam dari Perak, untuk bertanyakan soalan kepada doktor. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik. Hello? Ya. Boleh teruskan dengan soalan. Assalamualaikum. Saya ni nak cerita dengan tanya soalan dengan nak cerita sikit dengan saya punya tentang saya punya pengalaman tentang saya nak hampir nak bunuh diri. Hello? Ya. Boleh. Silakan, Encik Azam. Okey, dengan sokongan keluarga ni. Saya ni sebelum ni saya bekerja, walaupun dalam tempoh COVID-19 ni saya memang dapat bekerja lagi. Jadi saya dapat bebas keluar lagi kan. Tapi baru ni saya kena kuarantin di rumah kan. Ya. Jadi perasaan tu saya sebelum ni dapat bebas, tiba dia kena kuarantin ni, saya rasa macam lama saya tekan. Jadi saya ambil saya pun suka mengemas. Jadi saya ambil peluang ni untuk mengemas rumah saya kan. Okey. Okey, jadi saya lepas mengemas, saya rasa macam saya macam kosong je, macam kosong. Saya ni pun jenis beremosi. Jadi saya nak ceritalah tentang luahan saya pada keluarga kan. Okey. Okey, keluarga saya bila saya cerita saya menangis. Saya begitu sikit kan, sebab saya ni emosi. Tapi dia orang tengok saya nangis, dia rasa saya macam berlakon kan. Dan muka saya pun muka bunga sikit. Jadi saya kata nak, dia orang ni aku nak kongsi luahan cerita apa saya rasa kan. Banyak segi lah, bukan satu segi lah saya nak cerita kan. Tapi dah tahu nak buat apa kan. Jadi keluarga saya ni, dia orang kata macam, dengar saya dah besar, boleh tahu fikir sendiri kan. Okey. Jadi saya pun kenapa saya pun saya bukan dari rumah tapi macam sampai keluarga pun kita nak cerita pun macam diorang pelatih yang kita macam yalah diorang ingat kita dah besar, tapi kanlah jaga diri sendiri, tak fikir banyak baik banyak buruk kan. Ya, Encik Azam ada mendapatkan bantuan khidmat nasihat daripada mana-mana pakar perubatan atau pakar kaunseling, Encik Azam? Tak ada, tapi memang kita pernah fikir nak telefon kalian IKK kan. Pasal saya rasa kita ni boleh kawal kita punya pemikiran dengan lebih waras lagi. Tapi sebenarnya dia tak boleh lah. Ya. Baik. Saya minta maaf, saya cerita ni lampau lebih sangat. Tak apa. Saya katakan saya ni sebenarnya okeylah. Saya pun ada mengambil bahan terlarang kan. Jadi itu yang salah satu sebab punca lagi membuatkan saya lagi nak ada sebenarnya untuk nak bunuh diri lah. Sebelum tu pernah fikir macam mana orang yang bunuh diri ni jiwa dia orang. Pokoknya saya tahu macam dia jiwa kosong, macam dah apa yang tak ada. Ya. Okey. Baik. Terima kasih Encik Azam. Okey. Jadi saya beritahu nak kongsi masalah ni. Sebenarnya dadah ni memang saya menggunakan dadah terlarang, tapi bukan jenis yang jenis dia ni. Jadi bukan dadah tu memang tak bagus. Pasal dia akan menambahkan kita lagi apa? Ya. Pasal nak jadi saya nak yang pada pendengar hentilah sedadah. Ya.
Terima kasih terima kasih Encik Azam kerana ada keberanian dan juga sudi untuk meluahkan situasi Encik Azam bersama dengan kami tanpa prejudis. Kami ingin menanyakan situasi Encik Azam ini kepada doktor, apa yang mungkin boleh dikongsikan ataupun boleh dinasihatkan juga kepada Encik Azam ataupun mereka mengalami masalah serupa, doktor. Okey, terima kasih kepada Encik Azam tadi kan. Saya pun rasa saya kagumlah dengan perkongsian yang dikongsikan oleh beliau. Tapi perkara yang paling penting yang saya boleh rumuskan daripada perkara yang dikongsikan tadi adalah dalam konteks ini kita kena segera dapat rawatan sebenarnya. Segera dapat rujukan daripada pakar-pakar yang berkaitan. Sebab kalau kita mencari analoginya cukup mudah. Kalau kita mendapat rawatan yang bukan pada tempat yang betul, kita tidak akan mendapat keberkesanan rawatan yang kita terima. Jadi nasihat saya dalam konteks ini, kita Encik Azam dan juga individu yang hampir sama pengalaman dengan Encik Azam tadi, carilah individu yang mampu untuk membantu keluar daripada isu yang berlaku. Contoh talian kasih 15999 itu boleh dijadi rujukan untuk kita meluahkan isu kita, supaya selepas kita mendapat memanggil daripada talian kasih tersebut, mereka boleh salurkan kepada mana-mana agensi ataupun mana-mana organisasi yang boleh membantu kita dalam konteks tersebut. Kalau kita melihat bahawa keluarga itu sukar untuk memahami keadaan kita cuba cari individu lain yang boleh menyokong. Sebab sokongan itu sangat penting untuk kita keluar daripada sebarang isu, sebarang beban yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Baik, doktor, sedikit kata-kata terakhir pada doktor kepada mereka yang masih lagi orang kata bergelut lagi dengan pandemik ini, yang kehilangan kerja ataupun masih lagi mencari jalan untuk menguruskan kejayaan mereka. Apakah nasihat dan pandangan doktor kepada mereka? Okey, nasihat saya sebelum kita mengakhiri slot kita pada pagi ini, saya rasa konsep yang ingin saya tekankan dalam konteks ini adaptability dan juga flexibility. Dalam konteks ini saya tekankan bahawa sebagai individu yang kehilangan pekerjaan ke apa-apa berlaku dalam kerjaya tuan-tuan dan perempuan, cuba lihat kepada dalam konsep bagaimana kita nak menyesuaikan diri kita dalam persekitaran pekerjaan baru, dalam ekonomi yang baru. Yang kedua, mampukah kita menjadi seorang individu yang flexibility dengan perubahan-perubahan yang berlaku? Adakah kita merupakan individu yang terlalu rigid ataupun individu yang mudah untuk menyesuaikan dalam konteks perubahan-perubahan semasa yang kita lihat semakin kabar pada masa kini sebenarnya. Terima kasih. Baik, satu perkongsian yang baik juga terima kasih diucapkan kepada Dr. Idris Aden yang juga merupakan anggota lembaga kaunselor merangkap pensyarah kaunseling UNIMAS kerana bersama dengan kami. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya.